السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita memuji dan memuja dan merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan izinnya kita dipermudahkan urusan. Pada hari ini kita dapat meneruskan durus Ramadan yang terakhir untuk giliran dan ruang yang diberikan kepada saya. Kita berada pada hari yang ke-25 Ramadan. Rata-rata rakan-rakan di Facebook seakan-akan mereka berkongsi pandangan dan juga pemandangan tentang suasana pada pagi 25 tadi. Saya habis kuliah tu duduk tengok Facebook tu, ada 2-3 orang kawan, dia buat masuk gambar matahari. Katanya matahari dalam keadaan yang redup, tenang, apatah semalam merupakan malam yang ganjil, dan keadaan pagi tadi juga agak berbeza. Suasananya agak teduh, mataharinya ada tapi dia tidak memancarkan cahaya yang panas. Tapi itu ramalan dan jangkaan bacaan kita. Hakikatnya di sisi Tuhan Jalla wa'ala. Boleh jadi dia berlaku dan boleh jadi barangkali masih ada hari-hari yang berbaki untuk kita memburu malam Al-Qadar. Apapun tuan-tuan, hari ini merupakan hari yang ke-25 kita berpuasa. Sedar ataupun tidak, kita mengakhiri ataupun hampir kepada pengakhiran bulan ini. Kebiasaannya tuan-tuan, kalau kita menyertai ataupun masuk ke dalam mana-mana program, kursus, camp yang ada modul, di hujung-hujung program apa yang dilakukan oleh pihak penganjur? Kebiasaan yang kita pernah lalui lah. Kalau kita pernah masuk program camp ataupun apa-apa kursus 2-3 hari ke seminggu ke, kebiasaannya penganjur di hujung kursus, sebelum bersurai ataupun tamat latihan kursus ataupun camp program tersebut, kita akan buat satu kaji selidik melihat kebolehkesanan ataupun hasil daripada
program yang telah dilalui dan ditempuh oleh kita, untuk kita melihat sejauh mana modul-modul dan latihan yang telah disediakan itu mampu memberi kesan dalam pembentukan dan mencapai objektif kepada program tersebut. Selalunya diedarkan soalan lah, ataupun diadakan uji kaji untuk nak tengok ada tak kesan sepanjang program ini berlangsung. Apa yang saya nak kongsi dengan sidang jamaah sekalian, apabila kita berada di hujung Ramadan, tentulah wajar dan sepatutnya kita melakukan suatu perkara yang penting, iaitu kita muhasabah apa yang telah kita lalui dalam tempoh sebulan ini, bukan hanya pada waktu siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam, dengan pelbagai modul yang telah disusun atur oleh Allah Azza wa Jal ke atas hamba-hambanya, untuk kita melihat sejauh mana Ramadan itu dapat dicapai oleh kita. Apakah objektif utama kepada Ramadan itu? Mencapai takwa. La'allakum tattaqun, itu sudah hampir untuk kita mencapainya. Atau berbaki 5 hari, belum ada tanda-tanda untuk kita memperolehi takwa itu. Dalam bahasa yang lebih mudah, kita gagal untuk mendapat Ramadan kali ini. Kalau bukan hari ini, kalau bukan esok atau lusa, entah bila lagi kita akan muhasabah. Kerana Ramadan itu akan berakhir, Syawal akan menjelang tiba. Tetapi soalan yang lebih besar, adakah Ramadan itu mampu mendidik mulut kita, mata kita, jiwa kita, telinga kita, sikap kita, amarah kita, sabar kita, Quran kita, sedekah kita, semua yang telah disediakan oleh Allah itu, apa kesannya pada diri kita? Ia bukan acara tahunan, dia bukan tradisi yang kita sambut saban tahun, tapi ia ada tujuan dan maksudnya. Sebab itu Allah mengingatkan kita di hujung ayat itu, sebelum kita menutup latihan tarbiyah, madrasah, sekolah Ramadan ini, apakah kita mencapai tujuan la'allakum tattaqun itu? Sebab itu saya mengajak tuan-tuan semua untuk kita muhasabah pada hari ini, sejauh mana la'allakum tattaqun itu kita peroleh. Atau sikap dan sifat kita tidak ada beza dengan awal Ramadan pada hari itu. Atau mungkin lebih malang dan menduka citakan kita, Ramadan yang berbaki hanya 5 hari ini, sikap dan sifat perangai kita semakin buruk berbanding awal Ramadan. Ma'adallah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Maka hadirin mukminin, saya ingin berkongsi sebagai ayat-ayat muhasabah dengan apa yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dan kita akan cuba untuk relate, kita akan cuba untuk kaitkan daripada surah Al-Mulk ayat 2 ini dengan
apa yang kita sebut sebagai madrasah Ramadan. Kita dah nak habis dah, ada 5 hari. Apa yang kita dapat? Itu soalan yang lebih penting untuk kita jawab. Baik. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, yang selalu kerap diulang baca ketika kita nak tidur. Kenapa Al-Mulk dibaca sebelum tidur? Mungkin kita boleh bertanya, Al-Mulk dibaca sebelum kita tidur kerana Al-Mulk berbicara soal hidup dan mati. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua, Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka munasabahnya kita membacanya sebelum kita tidur, kerana tidur itu ialah saudara kepada mati. Allah menyatakan dialah yang menciptakan hidup dan mati. Dan Allah menegaskan pada ayat ini satu soalan yang besar yang mesti saya dan tuan-tuan menjawabnya. Dan kita sering bertanya, untuk apa kita hidup? Hamka pernah menyebut dengan kata-kata yang masyhur, yang sering diulang sebagai nasihat. Kata Hamka, jika hidup sekadar hidup, kalau hidup ini sekadar hidup, kalau hidup ini sekadar kerja, kalau hidup ini seperti yang kita lalui hari ini, tanpa ada tujuannya, apa beza kera di hutan? Kalau kita hidup sekadar untuk meneruskan hari demi hari, siang berganti malam, silih tahun demi tahun, apa bezanya kita dengan haiwan? Kalau hidup itu sekadar hidup, mereka juga hidup. Kalau hidup itu untuk makan, mereka juga mencari makan. Sedangkan Nabi menyatakan burung itu keluar pada waktu paginya dalam keadaan dia lapar, dan dia balik ke sarangnya dalam keadaan dia kenyang. Kalau kita kata hidup ini hanya untuk mengejar apa yang kita kata memenuhi tuntutan kehidupan, nafsu kita, maka tidak ada bezanya. Jika kita kata hidup ini untuk bekerja, sebahagian haiwan itu mereka bekerja. Mereka juga berkeluarga, dalam istilah mereka lah. Mereka juga mempunyai pasangan, berkembang biak, punya zuriat keturunan. Mereka juga punya liburan. Apabila kita menonton National Geographic, Animals Channel, Discovery Channel, cerita-cerita yang berkaitan dengan alam ni, Animal Planet, tuan-tuan balik tengok. Tengok Animal Planet. Bulan puasa kalau tengok Animal Planet, dia tak batal pahala. Kalau tengok Animal Link, saya tak tahu. Bulan puasa ni boleh tengok Animal Planet dengan Discovery Channel, National Geographic. Waktu boleh. Saat-saat dia kata anak beruang itu bermain dengan ayahnya. Okey. Kan? Tak berdosa. Tengok aurat binatang tak berdosa. Tengok aurat kita bulan puasa ni boleh jahanam. Kalau kita tengok haiwan, mereka juga ada sisi-sisi yang lebih kurang tidak ada bezanya dengan kita. Mereka juga ada masa untuk berhibur, bermain, bekerja, memburu, cari makan, berehat. Seakan-akan bila kita melihat haiwan itu, kita melihat dunia kita. Apa yang mungkin kita tak nampak pada haiwan itu, atau kita tak nampak dalam dunia haiwan itu, apa yang dinamakan dengan ibadah. Tak adalah lagi dalam Animal Planet itu harimau memburu dan dia keletihan. Dia berhenti sebentar salat zuhur di masjid. Kita tak jumpa. Tak ada. Sebab itu viral, tular. Satu masa dahulu apabila kera datang ke masjid, beruk masuk ke dalam masjid, sehingga orang membuat caption-caption, kata-kata yang sangat sinis.
beruk juga tahu untuk ke masjid. Entah bila kita akan datang. Sebab itu kita kena bertanya tentang diri kita, untuk apa kita hidup? Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk, lebih mendukacitakan, kita berulang kali membaca sebelum tidur, seolah-olah Nabi mengajar kita untuk reset mindset kita, untuk kita meletak atur bahawa sebelum tidur mengingatkan diri kita bahawa kita akan bangun satu hari lagi dengan tujuan yang jelas. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak membiarkan soalan itu tanpa jawapan. Allah menjawab. Lam di situ. Lam dengan maksud nak menyatakan tujuan. Untuk apa? Allah mengatakan liyabluwakum, untuk kami melihat, menguji kamu tu merujuk kepada manusia. Kerana haiwan tidak dipertanggungjawabkan, haiwan tidak diuji, haiwan bukan makhluk yang mukallaf. Pasal itu haiwan tak ada dosa pahala, haiwan tidak ditimbang, haiwan tidak dihisap, haiwan tak ada buku catatan. Kita tak berbicara soal hari akhirat dengan haiwan, tetapi hari akhirat ditegakkan untuk menghisap manusia. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran, pagi ini ada 3-4 program khatam Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Tapi kita banyak baca, tapi kita kurang mencari makna. So Allah kata tujuan kita hidup itu adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dia nak lihat siapa yang lebih baik amalannya. So dunia ialah soal kita buat yang terbaik, termasuk puasa ni. Sebab itu para ulama, nombor 1 muhasabah kita. Kenapa Quran sebut mati sebelum hidup? Barangkali sebahagian kita dah pernah dengar tentang tajuk ni. Allah kata allazi khalaqal maut, mati, al-maut. Sedangkan kita mendahului, kita memulai dengan hidup, baru mati. Tapi Allah sebut Dia yang menciptakan mati sebelum hidup. Di kalangan ahli tafsir, di kalangan mufassirin, mufassir, mereka sebut apa? Supaya manusia boleh membetulkan hala tuju, boleh jelas tujuan. Dia sebut mati itu nak bagi tahu kata yang mati itu ialah permulaan kepada kehidupan yang kekal. Dia tak baca yang hidup dunia ni. Dunia ni hidup yang tak kekal. So dia sebut mati itu kerana apa? Mati ialah permulaan. Mati kemudian kita akan bertemu dengan satu kehidupan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Saban kali kita baca dalam salat witir. Sebahagian jemaah hafal ni pasal bulan puasa ya. Dia kata aku boleh hafal dah Al-A'la pasal hari-hari duk mayang witir. Sampai lekat dalam kepala aku. Dia tak pernah baca pun, tapi duk dengar Tok Imam baca witir tu sampai lekat. Walaupun dia tak boleh hafal betul-betul satu-satu ayat, tapi dia boleh sambung hujung. Tok Imam kalau tersilap pun dia boleh tegur. Dia kata hafal. Tak hafal tapi duk dengar kerap. Tapi dalam benda yang kita duk dengar kerap, duk ulang kerap, tak boleh dapat juga mesej. Salah satu ayat yang sering diulang baca di dalam surah Al-A'la ialah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. So ulama tafsir kata, tengok macam mana Tuhan susun. Dia kata dia jadikan kematian supaya manusia tahu mati itu untuk apa? Mati ialah permulaan kepada satu kehidupan. Jadi bila manusia sedar bahawa dia akan mati, awal-awal sebut tentang mati, cakap tajuk mati, supaya manusia tahu bahawa akan ada akhirnya kehidupan ni.
kerana kamu akan bertemu dengan satu hidup yang tak ada mati. So bila dia kejutkan kita, dia sebut satu benda untuk nak menyedarkan kita, so kita akan bersedia. Pasal itu kita disuruh sebut mati lebih banyak daripada hidup. Nabi suruh kita sebut mati tu lagi banyak daripada kita sebut hidup. Supaya apa? Bila tuan-tuan sebut mati, tuan-tuan akan ingat mati dan akhirnya tuan-tuan bersedia untuk kehidupan selepas mati. Tapi kalau kita duk sebut hidup, kita akan lupa mati. Bila kita lupa mati, kita lupa bersedia untuk hidup selepas mati. Macam puasa, kalau kita duk sebut raya, baju raya, kuih raya, semaya raya, lupa puasa. Hari pertama dah buh lagu raya dah. Macam mana nak? Depa jawab, bukan salah kami. Kami pasang lagu raya ni kerana tidak ada lagu puasa. Betul lah juga. Saya duk dengar-dengar, taklah dengar semua, tapi dalam duk dengar-dengar ada lagu puasa. Nak pasang lagu puasa pun tak ada. Adalah satu dua tu pun tak sedap. Yang banyak lagu raya. Jadi dia kata oleh kerana banyak lagu raya kita pasang. Kan? Lepas tu pandai kat dia. Akhirnya ustaz, bukan lagu yang menentukan iman. Boh pilih lagu raya, tapi kalau iman puasa. Boleh ke dia juga? Nak kepok, nak kono, nak bersilat ni bukan bahaya. Tapi saya nak sebut ya, Tuhan ingatkan kita. So bila kita tahu Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayah. Apa poin dia? Kematian sementara. Kita selalu sebut hidup sementara. Tapi kita bila baca Quran itu mengingatkan kita yang betulnya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, yang sementara itu mati. Tak ada orang mati selama-lamanya, tapi ada orang hidup selama-lamanya. Nampak? Baik. Okey. Berikutnya, Allah Azza wa Jal menyatakan tentang dia nak menguji kita ahsanu amala. So, apa yang saya nak kait dengan puasa? Puasa dia kena jadi the best puasa. Dia tak boleh jadi puasa yang biasa-biasa. Pasal Tuhan kata, dia bukan nak semayang yang biasa-biasa. Dia bukan nak puasa yang biasa-biasa. Semua ibadat, dia letakkan keyword ahsan. Ahsan ni kalau orang belajar bahasa Arab, ismun tafdil. Macam akbar, kabir, besar. Tapi kalau kita nak kata maha besar, akbar. Pasal itu kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pasal itu ahsan. Kalau hasan, hasan baik. Tapi kalau kita nak kata terbaik, maha baik, yang the best, yang terbaik, ahsan. So, apa dia poin dia? Poin dia, Tuhan tak mau puasa, Tuhan tak mau semayang, Tuhan tak mau sedekah, Tuhan tak mau baca Quran. Tuhan nak sembahyang yang terbaik, puasa yang terbaik, zakat yang terbaik, sedekah yang terbaik, baca the whole ibadah itu mesti terbaik. Pasal Tuhan nak hak tu. So, muhasabah pertama, puasa kita ahsan tak? Puasa kita ahsanu amala tak? Puasa kita masuk tak amalan yang terbaik itu? Kerana Allah nak tengok yang terbaik. Allah bagi tahu, aku nak tengok yang terbaik. Kalau yang biasa-biasa aku tak mau. Kita masalahnya, termasuk saya, dalam apa benda pun kita akan cari yang terbaik. Terutama sekali dalam dunia. Motor-motor yang terbaik, kereta-kereta yang terbaik, makan pun makan yang terbaik. Cuba hang-hang kat aku mutabak yang paling sedap. Orang tak pernah tanya, mutabak mana hak boleh makan? Kita tak pernah tanya. Tuan-tuan tanya apa? Bila berkait dengan dunia, semua kita punya benchmark dunia kita paling sedap, paling seronok, paling elok, paling cantik, paling selesa, paling laju. Dunia kita akan sebut paling. Tapi bila kita tak pernah kata, kereta apa boleh naik? Dia tahu hak paling elok mana? Hak paling tahan mana? Gerek hak paling boleh kayu elok mana? Makan boleh.
Mutabak dalam dunia ni macam-macam mutabak, tapi pasal apa orang pergi beratok sampai jauh beratok pergi cari mana harta, saya tak mau sebut dah, saya pergi promosi pula dalam masjid ni. Dan pasal apa? Pergi satu kedai orang beratok awal pukul 3 beratok dah penuh orang beratok. Tabak tu juga, daging tu, bawang tu juga. Pasal apa? Pasal dia kata yang ni hak paling sedap. Tapi kalau nak makan hak tu boleh makan, tapi dia kata hak ni paling sedap. Kita jarang bertanya paling itu di dalam amalan. Dia tak boleh kita mayang, kita boleh mayang pun sama, puasa pun sama. Macam mana puasa? Okeylah, tak tinggal. Okeylah, lepas subuh aku tak makan, tunggu sampai maghrib, okeylah. Mayang boleh lah. Takatlah duk buat ni, adalah sekali tak larat, okeylah boleh lah. Boleh lah. Baca Quran, boleh lah, baca ada 3 muka boleh lah, okeylah. Tuhan pun bukan banyak-banyak lah. Dia jadi terbalik. Dunia tu patutnya biasa-biasa. Akhirat ini syaitan punya kerja lah. Syaitan juga dia kata aku kena tambak pun aku kena juga. Memang kena lah. Siapa lagi kita nak kata kalau bukan dia. Baik. Kemudian di kalangan ahli tafsir dia ada 2 tafsiran ahsanu amala. Yang popularnya yang pertama, ayyukum ahsanu amala wa ashaddukum lillahi khaufan wa awra' an maharimillah wa asra' fi ta'atillah. Dia ada 3 komponen bila kita nak dapat ahsanu amala. Nombor 1 dia kata apa? Ashaddukum khaufan. Satu-satu ibadat tu jadi the best apabila kita lakukan dalam keadaan takut yang bersangatan. So kita puasa ni kita bukan takut saja. Tuan-tuan, bila kita kata takut ni, kita bukan setakat takut batal. Bukan takut batal qada puasa, kita takut dengan pahala batal. Lain. Pasal tu puasa orang biasa tak makan tak minum. Kita hang ku tengok puasa tapi mulut maki mengata macam tu juga. Awak batal ke? Yang ni puasa marhain, puasa biasa. Puasa yang bukan ahsanu amala. Dialah tak batal. Tak batal sudah, janji tak payah qada. Tapi pahala tak dapat lah. Tak, pahala tak dapat ke yang penting boleh raya. Dia ada orang dia puasa dia nak raya. Dia kata pasal apa hang aku tengok tak sembahyang tapi tang puasa hang puasa. Pasal kalau kita tak puasa dia tak berapa nak seronok raya. Tu dia. Dia bukan la'allakum tattaqun. La'allakum. Tu. Aid. Raya. Raya tu matlamat dia lebih besar segala-galanya. Pasal tu dia tak boleh pergi sembahyang subuh. Dia tak rasa apa sangat. Tapi kalau tak boleh pergi sembahyang raya, maki tu imam berkendak. Di pipi orang balik, apa tu imam tak habaq mayang awal kalut pi mana tak tahu. Marah tu imam. Balik mai duk hingap, penat je aku pi, habis dah mayang. Bini dia kata, "Pasal apa abang? Mayang habis dah raya." Sakan abang marah. Tadi tak maghrib subuh tak marah macam ni pun. Kadang-kadang kita kena bertanya, untuk apa kita buat ibadat? Pasal apa kita pulun boleh mangkit? Yang peliknya dia mangkit pakai sampin, siap punya cantik nak pergi buat sembahyang sunat. Hak yang subuh tadi dia bentel lena. Dia tahan jangan gerak, hang jangan lupa gerak aku 7.30 aku nak pergi makan mayang raya. Tu dia. Kadang-kadang manusia bila dia jarang bertanya untuk apa dia buat ibadat, akhirnya dia menjadi adat semata-mata. Kita kena mayang raya lah setahun sekali. Bukan senang. Tahun depan tak tentu lagi. Sedangkan Tuhan tidak bertanya tentang sembahyang raya tu. Tuhan bertanya sembahyang subuh tadi. Ini soal apa? Kadang-kadang dia, ini yang kita kata soal sentimen, emosi. Manusia kadang-kadang dia beribadah di atas emosi tau. Pasal tu dia kata kita kena pergi sembahyang raya ni. Pasal apa? Meriah. Syok sembahyang raya ni dengan takbir apa semua. Sembahyang subuh tak syok. Sembahyang subuh ni rumah pun tak apa. Dia sembahyang subuh ni. Dia kadang-kadang kita bingung memikirkan kenapa orang feel sembahyang raya tu dia lebih sakan daripada sembahyang. Pesan kat anak dia, mangkit esok kita sembahyang raya. Anak dia kata, abah pesan sembahyang raya, tak pesan sembahyang subuh. Kan? Hadirin mukminin, kita kena ada satu
anjakkan dalam hidup kita. Kerana hidup ini ada pengakhirannya. Baik. Yang kedua dia kata, kita takut bukan takut batal besar ni, batal pahala pun kita takut. Wa awra' an maharimillah, dan dia sangat menjaga wara' dalam perkara yang Tuhan haramkan. Wa asra', dan dia sangat segera dalam melakukan apa yang disuruh. Ini beza ahsan dengan hasan, yang biasa. Beza yang terbaik apa dia? Afdal dengan fadil, yang the best dengan hak biasa, tang asra'. Solat dia awal waktu, apa-apa pun dia akan buat cepat. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok Quran, dia tengok Quran. Quran kalau dia sebut tentang syurga, dia akan sebut lari. Wasari'u, lari. Tapi bila dia sebut dunia, wamshu, jalan. Tengok. Bahasa Quran tu, pilihan dia. Bila dia nak kata syurga, lari. Bila dia nak kata dunia, jalan. Pasal apa? Pasal dia nak abang kalau syurga, ibadat hangpa kena lari, kalau dunia hangpa jalan. Nampak tuan? Baik. Saya kena habis siang tuan-tuan nak hujan. Okey. Dan satu lagi tafsiran dia kata ahsanu amala, apa dia? Ahsanu amala ialah amalan yang ikhlas dan betul dengan sunnah. Puasa pun sama tak? Ada sahabat yang nak puasa sepanjang masa, wisal, tak mau buka. Saum wisal, puasa sepanjang masa. Dia niat betul kerana Allah, tapi Nabi kita tak boleh. Macam tuan-tuan lah, macam saya. Hari ni redup kan, hari ni hujan, redup, tak apa nak dahaga sangat. Kita buka pukul 9.30 boleh. Dia hang tidak, tak bang lagi gelas di mulut dah ni, tak bang tu gelas di mulut dah. Gelas di mulut dah, bang kan, tuih. Elok-elok kawan tu beradik-beradik. Lega ni aku, dahaga. Tapi hari ni kita, pasal itu ibadat dia mesti sawab. Dia mesti betul dengan sunnah. Soal sunnah ni bukan soal individu, bukan soal negeri, bukan soal puak. Dia soal apa? Ahsanu amala tadi. Sebab itu puasa kalau kita betul bangkit pagi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, tapi bila metang pengamalan tak betul dengan sunnah, dia pergi puasa siang, dia pergi puasa malam. Contohlah dia puasa malam. Niat tu bagus lah. Dia kata pasal apa hang puasa malam? Puasa malam ni lebih terkawal lagi. Malam ni tak tengok banyak benda sangat. Malam ni pun tidur, mulut boleh jaga. Tapi siang dia tengok kata macam-macam, mulut pun macam-macam nak bercakap. Bebek aku puasa malam. Siang ke malam tak penting, yang penting nawaitu tu. Oh. Dia ceramah kat kita pula. Yang penting nawaitu. Pasal tu saya kata, kalau nawaitu tu betul, nawaitu bahasa orang Melayu kita lah, sahaja aku berniat nawaitu tu. Kalau nawaitu kita betul sekalipun, tapi kalau tidak betul dengan praktiknya, dia belum ahsanu amala. So sebab itu kita kempen tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni, selain daripada tuan-tuan memperbetulkan niat, mesti caranya juga betul. Dan Allah kata tadi apa dia? Liyabluwakum ayyukum, ujian. So the whole life ni, keseluruhan hidup ni adalah ujian. Tuan-tuan kena ingat lah, bila Allah kata liyabluwakum, daripada perkataan ibtila, ujian. Keseluruhan hidup tuan-tuan ujian. Senang ujian, susah ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, senang ujian, tinggi ujian, jatuh ujian, rendah ujian, semua ujian. Pasal apa? Pasal Tuhan yang kata liyabluwakum. Tak ada dalam hidup ni dia kata hang kesian Tuhan uji hang susah, aku Tuhan tak uji. Mana boleh? Pasal Tuhan kata ni, Tuhan yang sebut the whole life, keseluruhan hidup, bermula daripada buka mata sampai pejam mata, semua ujian. Dia kata saya nak uji apa? Saya senang. Tu ujian lah tu. Kita pergi tengok orang hospital sakit. Sian Tuhan uji hang. Alhamdulillah lah Tuhan tak uji aku. Kalau dia kata Tuhan tak uji dia, artinya dia tak berada dalam kehidupan ni lah. Sebab siapa-siapa yang berada dalam radar kehidupan ni, artinya dia dalam ujian. Setiap saat, detik tuan-tuan diuji. Cerah tadi ujian, hujan ni pun ujian. Tak boleh marah. Tu nak abang ah. Lapang ujian, kenyang pun ujian. Betul tak? Tuan-tuan lapang, nak mayang pun tak larat. Aku tak larat lah letih nak mayang.
kenyang. Alhamdulillah lah, kita dah lega lah. Selamat daripada hujan. Tadi masa hang lapar hampir mayang juga. Lohok lepas hang kenyang maghrib pun tak mayang. Sakan hujan. Pasal itu tuan-tuan, kita kena melihat setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ni, episod-episod daripada siang dan malam, silih berganti, ia adalah ujian. Kerana Tuhan dah kata, the whole, keseluruhan hidup itu ujian. Ujian itu untuk apa? Untuk Tuhan nak tengok macam mana kita ahsanu amala. Pasal itu mendengar berita gembira ujian, mendengar berita duka cita ujian, mendapat yang baik ujian, mendapat buruk ujian, semua ujian. Ketika dipuji, ujian. Ketika dikeji, ujian. Tuhan duk uji aku ni, banyak orang duk maki aku. Alhamdulillah lah Tuhan uji hang, tapi aku alhamdulillah Tuhan tak uji. Banyak orang puji. Yang puji tu kadang-kadang masuk neraka dulu. Tak pernah lagi orang tuan-tuan, kalau orang puji kita dengan keji kita, dua-dua ujian. Orang mai puji kita pun ujian. Dan orang mai keji kita pun, orang puji kita pun ujian, maki kita pun ujian. Tapi saya rasa hak maki tu dia taklah seberat puji. Pasal apa? Tak ada lagi orang maki tak ada lagi orang riak dimaki. Jenuh aku nak jaga hati aku. Pasal apa? Banyak sangat orang maki aku. Aku takut ni riak. Aku takut bangga dengan makian. Tak ada lagi orang berbangga dengan makian. Tapi riak itu akan datang setelah pujian. Sebab itu Quran bila dia sebut tentang ujian, dia kata apa? Dia akan sebut senang dulu baru susah. Senang dulu baru susah. Pasal apa? Pasal dia nak habaq hak senang tu lagi besar ujian dia daripada susah. Pasal itu bagi saya tuan-tuan, lapak dengan kenyang. Lapak ni tak besar mana, tapi kenyang. Ketika kita lapak, bukan ujian juga, tapi tak teruk mana, biasa ya. Tapi tak kenyang, tengok. Susah ujian, tapi tak ramai orang kufur kepada Allah. Nabi yang kata, bukan saya kata. Nabi kata, aku tidak takut susah, aku tak takut miskin, tapi aku takut senang dan kaya. Kerana orang dahulu sebelum kamu musnah, bukan kerana susah, tapi kerana senang. Nabi yang kata, ma akhsha alaikumul faqra. Nabi kata, ma akhsha alaikum al faqra. Aku tidak takut kamu miskin dan susah. Nabi kata. Pasal dia tahu manusia kalau susah, dia beriman. Tapi apa yang masalahnya? Nabi kata, aku takut kalau Tuhan membuka dunia pada kamu. Jadi sebab itu hadirin mukminin, kita mesti berurusan dengan hidup ini. Ramadan ini adalah ujian. Kita kata, kita habis Ustaz, bulan Ramadan, bulan ujian. Syawal adalah bulan kita menikmati. Syawal lagi bulan ujian. Kan? Tapi bulan Ramadan orang berjaya. Ketika lapar dia boleh jaga mata dia. Ketika lapar dia boleh jaga kemaluan dia. Ketika lapar dia boleh jaga mata dia, mulut dia. Tapi ketika kenyang tak tentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Ramadan kita, memberkati keseluruhan amalan kita. Dan yang paling penting tuan-tuan, Allah terimalah. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah nak tengok. Selepas Allah tengok baru dia buat keputusan. Kita bimbang. Ketika dia tengok, dia tidak berkenan dengan apa yang kita buat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.